Sejauh mana korang percayakan mimpi korang? Bagi sesetengah orang, mimpi ni hanyalah mainan tidur ataupun benda-benda yang tak penting je. Dan tak ada apa-apa makna pun. Tambah-tambah lagi kalau mimpi tu merepek-repek je kan. Tapi malangnya, di Indonesia, ada seseorang yang terlalu percayakan mimpi dia hingga menyebabkan kematian orang lain. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel kami, Incase World. Okey, channel kami tak menyediakan konten-konten pasal orang kaya yang baling-baling duit ataupun ikan yang harga dia beribu-ribu ringgit. Tapi, kalau korang berminat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, so korang bolehlah consider untuk like video ni dan tekan butang subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali sebab kita akan post banyak lagi video-video macam ni tiap-tiap minggu. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom kita ke kisah yang seterusnya. Pada 24 April tahun 1997, seorang pekebun yang sedang menuju ke kebun dia tiba-tiba tersadung sesuatu yang buatkan dia hampir terjatuh. Dan bila dia dapat bangun balik dan dia cuba tengok apa yang buatkan dia tersadung tadi, dia dapati ianya adalah satu longgokan tanah yang agak pelik hingga membuatkan dia rasa macam nak tahu apa yang di bawah longgokan tanah tersebut, timbunan tanah tersebut. Tapi memandangkan dia tak berada di atas tanah dia, maksudnya tanah milik orang lain, so apa yang dia buat, dia patah balik ke kampung dia dan dia pergi ke rumah ketua kampung dan dia cadangkan ketua kampung yang pergi cek apa yang ada di bawah timbunan tanah tersebut. So, ketua kampung dan beberapa orang lagi yang ada dekat rumah ketua kampung macam tu, dia orang pun pergi dengan tukang kebun tadi. Dan bila dia orang sampai dekat situ, dia orang pun nampak yang timbunan tanah tersebut macam agak pelik. So, apa dia orang buat? Dia orang ambil satu ranting kayu dan dia orang cocok timbunan tanah tersebut. Dan dia orang dapat rasa yang ranting kayu tu kena pada satu benda lembut tapi tembus. Dan bila dia orang tarik balik, terus dia orang macam bau-bau yang busuk sangat, macam seakan-akan bangkai. So pada masa ni dia orang dah takut dengan apa yang dia orang akan jumpa. So dia orang terus pergi laporkan kepada pihak berkuasa. Dan pihak berkuasa pada masa tu cuma cakap yang korang pergi je cek dulu apa yang ada. Sebab kalau macam betul benda tu memang pelik, memang benda yang patut dilaporkan, so baru korang datang balik. Kalau tak, kalau macam bangkai binatang ke apa ke, just timbus balik je lah. So setelah dapat kebenaran daripada pihak berkuasa, ketua kampung dikumpulkan beberapa lagi orang kampung yang lain. Dan dia orang pada pukul 7 malam, dia orang mula menggali. Dan tak lama pun penyodok dia orang terus kena macam satu benda yang lembut. So dia orang takut nak sodok kuat-kuat. Dia orang just kuis. Dan dia orang sangat-sangat terkejut sebab dia orang jumpa satu kepala perempuan yang tersembul daripada tanah tengah tengok dekat dia orang balik. Dan pada masa ni ada yang lari pada situ, ada yang menjerit takut. Dan akhirnya pihak polis dipanggil semula. Dan kali ni pihak polis datang. Dan disebabkan keadaan mayat mangsa yang belum teruk lagi, mungkin baru beberapa hari, pihak polis dapat sahkan yang ia adalah milik seorang wanita tempatan yang bernama Sri Kamaladewi, berusia 21 tahun. Dan setelah polis menyiasat dengan lebih lanjut, polis bertanya dekat orang kampung kat situ dan juga keluarga mangsa. Keluarga mangsa bagi tahu kali terakhir mangsa dilihat hidup adalah sekitar 3 hari lalu. Pada masa tu Dewi bagi tahu yang dia nak keluar sekejap sebab ada urusan yang dia perlu uruskan dan dia tak bagi tahu dia pergi ke mana. Dan selepas daripada tu tak ada siapa-siapa pun dah yang mendengar khabar berita daripada Dewi. Selepas beberapa jam berita pasal mayat Dewi ni ditemui, seorang penarik beca bernama Andres datang dekat pihak polis dan dia bagi tahu yang Dewi ada datang dekat dia 3 hari lalu, 24 bulan tu, maksudnya pada hari yang sama kali terakhir family Dewi ni nampak Dewi masih hidup. Dewi ada datang dekat dia dan nak menggunakan khidmat dia. So lepas Dewi naik, Andres dia tanya dekat Dewi macam Kak nak pergi mana. Tapi Dewi pada masa tu dia cakap macam dia tak nak bagi tahu dia pergi mana, just kau pergi je, nanti aku akan bagi tahu mana kita nak pergi masa kita tengah bergerak on the way pergi sana tu.
Dan setelah lebih kurang setengah perjalanan, Andes ni dia dah tak selesa. So dia macam dia toleh dekat Dewi, dia beritahu macam, akak boleh tak akak bagi tahu je kita nak pergi mana ni, sebab saya dah macam pelik lah, tak selesa lah, akak tak bagi tahu nak pergi mana ni. Dan akhirnya barulah Dewi bagi tahu yang dia nak pergi berjumpa dengan Datuk AS. Datuk AS ni adalah seorang dukun yang agak terkenal di kawasan tersebut. So Andreas ni macam pelik lah, kenapa Dewi ni tak nak bagi tahu pula mana dia nak pergi. Bahkan Dewi sempat berpesan kepada Andreas, jangan bagi tahu siapa-siapa yang aku datang sini. So Andreas pun dia tak pernah nak bagi tahu siapa-siapa pun, dan dia tak fikir sangat pun sebenarnya yang dia dah hantar Dewi tu, sebab orang tak tanya sangat pun. Hinggalah dia tahu yang Dewi dah meninggal dunia. Mendengarkan cerita daripada Andreas ni, pihak polis terus pergi ke rumah Datuk AS ni, ataupun nama sebenarnya adalah Ahmad Suraji, yang berusia 45 tahun. Dan pihak polis tanya dekat dia, kau ada tak jumpa Dewi pada malam 24 hari bulan tu, maksudnya 3 hari sebelum tu. Dan pada mulanya Ahmad dia bagi tahu yang, tak adalah, mana ada, aku tak ada jumpa pun dia, kenapa. Tapi setelah digeledah rumah Ahmad Suraji ni, dia orang menemui barang-barang milik kepunyaan Dewi dan juga beberapa barangan perempuan lain yang bukan isteri dia. So pihak polis menjalankan siasatan dengan lebih tegas, dan akhirnya Ahmad Suraji mula mengaku yang Dewi ada datang jumpa aku dan aku dah bunuh dia, dan juga aku ada beberapa pengakuan lain lah yang aku nak buat sebenarnya. Dan Ahmad Suraji bagi tahu yang dia sebenarnya dah bunuh lebih kurang 42 perempuan lain, dan mayat-mayat diorang semuanya ada di sekitar ladang tebu milik kawasan dia tu. Pihak polis terus mulakan kerja-kerja penggalian, dan ternyata Ahmad Suraji tak menipu, sebab pihak polis memang menemukan 42 mayat perempuan, dan ada di antaranya memang dah reput teruk sampai kan tak dapat dikenal pasti lagi dah siapa pemilik mayat tersebut. So Ahmad Suraji terus ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Dewi dan juga 42 orang perempuan yang lain. Dan menjelang perbicaraan Ahmad Suraji ni, akhirnya dia bagi tahu kenapa dia bunuh 42 orang perempuan ni, dan ini adalah cerita daripada Ahmad Suraji. Ahmad bagi tahu semuanya bermula pada satu malam sekitar tahun 1986, ketika dia bermimpi bahawa ayah dia datang dalam mimpi dia dan bagi tahu untuk ilmu dia ni penuh, untuk dia dapat ilmu penyembuhan yang total lah, yang maksimum, dia perlu minum air liur 70 orang wanita. Dan ketika Ahmad ni terbangun daripada tidur dia, dia tak anggap yang mimpi dia ni macam mainan tidur macam kita rasa selalunya. Kalau permintaan mimpi tu pelik-pelik, dia tak rasa benda ni macam gangguan syaitan ke apa ke, ataupun mungkin disebabkan ayah dia pun seorang dukun. So dia terus percaya, dan dia terus berfikir macam mana dia nak dapatkan air liur 70 orang perempuan. Sebab yelah, takkan dia nak pergi minta pula air liur dia, macam bak air liur kau sikit, ludah dalam bekas ni sikit, banyak aku nak minum air liur kau. Macam pelik kan tiba-tiba. Apa kau rasa orang minta air liur kau tiba-tiba? So Ahmad dia buat keputusan yang bukannya dia tak nak teruskan nak cari air liur perempuan ni, tapi dia perlu bunuh perempuan-perempuan ni untuk dapatkan air liur diorang. So pada tahun tu juga dia memulakan misi pencarian dia. Apa dia buat? Dia terus bagi tahu orang ramai yang dia ada kuasa untuk bagi perempuan-perempuan ni kesihatan, kecantikan, kekayaan, kesetiaan daripada suami. Maksudnya suami tak akan cari lain, tak akan curang dah. Pendek kata, keinginan setiap wanita lah. So disebabkan Ahmad ni dah memang terkenal sebagai seorang dukun yang hebat daripada bapak dia lagi sampai dia, so dia tak perlu nak susah-susah untuk cari mangsa pun, sebab mangsa akan datang dekat dia dan dia just terus je boleh bunuh dia orang. Dan modus operandi Ahmad ni adalah bila perempuan tu datang jumpa dia, dia akan tilik-tilik nasib sekejap, dan dia dah tahu harga, dia akan bagi tahu harga. Dan dia akan bagi tahu perempuan tu, bukan sekarang, kau kena balik dulu, malam sikit, lewat sikit baru datang jumpa aku, dan jangan bagi tahu siapa-siapa yang kau nak datang jumpa aku. Sebab itulah Dewi tadi dia tak nak bagi tahu dia nak pergi jumpa siapa. Semua ni dah dirancang lah, sebab kalau
Bayangkan kalau Dewi tadi tak bagi tahu dekat Andreas penarik beca tu dia nak pergi jumpa siapa. So mungkin dia tak akan ditangkap lagi lah. So lepas perempuan-perempuan ni datang kat dia malam tu, dia akan bawa perempuan ni pergi dekat ladang-ladang tebu dekat sekitar kawasan tu. Dan dia akan bagi penyodok dan suruh perempuan tu gali lubang. Dan bila perempuan tu dah siap gali, dia akan suruh perempuan tu masuk dalam lubang tu dan dia akan timbus tanah tu balik sampai ke paras leher. Dan kalau ada perempuan-perempuan kat tu yang macam takut apa ke, dia just tak apa, jangan risau. Banyak lah yang dah buat macam ni semuanya dah okey. Dia orang dah sihat, dah kaya, dah cantik dah pun. Laki dia orang pun dah tak cari lain dah. Bila perempuan-perempuan tu dah macam tu, dah tak dapat nak buat apa-apa, dah tertimbus tu, dia akan keluarkan tali atau kabel daripada poket dia dan dia terus lilit kepala perempuan tu dan cekik perempuan tu sampai matilah. Dan bila dia orang dah mati, dia akan terus minum air liur perempuan tu direct daripada mulut perempuan tu terus. Dan kalau dah banyak, dia macam dia akan tadah sikit simpan. Tengok pada keadaan lah kot banyak mana air liur dia dapat. Dan last sekali dia akan make sure kepala perempuan ni semua sentiasa menghadap ke arah rumah dia. Tak kira lah dia orang kat mana pun, dia akan pastikan kepala perempuan-perempuan ni semua menghadap ke arah rumah dia. Sebab dia percaya dengan berbuat macam tu, dia akan dapat lebih kuasa. Aku tak tahu dia dapat tu daripada mimpi juga ataupun daripada mana, tapi itulah yang dia buat. Dan endingnya dia akan timbus kepala perempuan tu semua dan dia terus balik. Macam tu je. Untuk kes Dewi ni pula, Ahmad ni bagi tahu yang lepas Dewi datang jumpa dia, lepas penarik beca tu tinggalkan dia malam tu, dia dah bayar duit semua lebih kurang dalam, biasanya bayaran yang dia ambil lebih kurang dalam 1000 hingga ke 1200 lah. So ringgit Malaysia. So lepas dia dah tu, dia terus ajak untuk pergi keluar. Dan mula-mulanya Dewi ni dia agak takut tau. Dia macam tak apa ke, dia macam tak nak. So Ahmad ni dia masuk dekat bilik dia, dia jumpa isteri dia. Dan dia bagi tahu macam, aku nak bunuh perempuan ni. Boleh tak? Tapi dia macam takut-takut sikit. Boleh tak korang cuba datang tenangkan dia? Dan dengan senang hati, isteri dia pun terus datang dan bagi tahu, cakap dekat Dewi yang macam, tak apa, jangan risau, benda ni semua okey. Jangan risaulah. Pendek kata macam, aku akan ikutlah kau lah. Macam tu lah. Dan memang isteri dia pun ikut. Dan dia orang bertiga terus keluar pergi ke ladang tebu dekat tempat yang telah dipilih oleh Ahmad. Dan setelah selesai, cuma 2 orang je yang balik ke rumah tu. Ahmad Suradi tak pernah nampak menyesal pun sepanjang perbicaraan dia, kecuali dia menyesal sebab dia tak dapat bunuh 70 orang. Tak sempat capai target dia lah. Dan dia dijatuhkan hukuman mati pada tahun 2008. Dan isteri dia pun pada mulanya dijatuhkan hukuman mati juga. Tapi setelah dibuat rayuan, isteri dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Dan just untuk info, Ahmad Suradi ni ada 3 isteri. Cuma isteri pertama dia yang dikenakan hukuman penjara tu. Manakala 2 lagi bebas. Ketiga-tiga isteri dia adalah beradik kandung. So itu je lah. Ahmad Suradi dijatuhkan hukuman mati pada tahun 2008 dengan cara ditembak sampai mati. Begitulah berakhirnya kisah pembunuh bersiri ilmu hitam di Indonesia yang pernah mengemparkan negara Indonesia dan Asia secara amnya. Korang boleh komen dekat bawah kalau korang ada pendapat korang. Dan macam biasa, kalau korang berminat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, so make sure korang subscribe dekat channel ni. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali sebab kita akan post video-video terbaru tiap-tiap minggu. Terima kasih untuk semua subscriber aku yang baru ataupun yang lama. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dah share video-video aku dekat Facebook ataupun di mana-mana dah like video aku. Terima kasih banyak-banyak. Aku sangat-sangat menghargai. So itu saja daripada aku untuk kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.